Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada rakan-rakan semua. Saya doakan agar kawan-kawan dalam keadaan sihat selalu, berada dalam rahmat Allah dan dipermudahkan segala urusan. Baiklah, untuk aktiviti kali ni saya nak semai sebahagian lagi lah anak-anak pokok durian saya ni ke dalam polybag, dan beberapa tanaman manggis yang telah menampakkan dia punya tumbuh sarang dia tu. Jadi kita kena pindahkan ke dalam polybag lah. So polybag saya pun telah atur di nursery saya. Belum saya pindahkan anak pokok ni ke dalam polybag. Pada kawan-kawan yang baru singgah ke channel saya ni, jangan lupa untuk klik button subscribe dan juga button loceng untuk mendapat notifikasi video terbaru saya. Dan jangan lupa untuk like, komen serta share video saya. Dan juga jangan lupa lah untuk follow dan like saya punya Facebook page Minda Tani Biak Tanam Sampai Jadi ya. Okey, jom kita teruskan dengan aktiviti kita pada pagi ni. Okey, ni anak pokok durian saya yang sebahagian saya akan ambil yang ujung sana. Pada kawan-kawan, nanti jangan tak layan video saya ni sampai habis, sebab ada perkara yang ingin saya nak kongsikan dengan kawan-kawan. Jadi stay tune lah sampai habis saya punya video saya ni. Ini habis kena jaring, so saya nak angkat yang ni dululah. Saya nak ambil yang ni dulu, kalau tidak rosak nanti, sebab kena jaring netting hitam ni. Dan manggis pun saya nak ambil yang manggis sana. Dia dah membesar sangat, jadi kita kena ambil lah. Ok, sekejap lagi saya tunjuk lah cara macam mana saya semai anak pokok durian ni. Kalau ikut sebelum ni saya dah tunjuk dah, tapi tak apalah, saya tunjuk lagi. Kalau tidak video saya ni pendek sangat. Ok lah, nanti saya sambung balik Ok, stay tune tau sampai habis saya punya video saya ni. Sebab di akhir video nanti saya akan share berkenaan dengan tanaman durian saya. Ok, baiklah, saya nak tunjuk cara macam mana saya semai atau pindahkan anak pokok ke dalam polybag lah. Kalau ikut sebelum ni saya dah tunjuk dah, tapi tak apa, sedikit pencerahan lah kembali kepada kawan-kawan. Macam tanah-tanah ni yang dalam polybag ni, saya basahkan dulu atau saya lembabkan dulu lah dengan air, sebab nak memudahkan kerja-kerja saya nak buat lubang lah. Saya buat lubang gunakan buluh ni, buluh ni buluh yang ni lah. Saya tebuk-tebuk lah lubang ni, sebab senang dan mudah nak kita tanam anak pokok dalam polybag ni nanti. Jadi sedikit perkongsian, maknanya kita lembabkan dulu baru kita buat lubang lah. Ok, ni sebelah saya ni ada anak pokok. Kalau macam akar ni terlalu panjang sangat untuk yang video sebelum ni saya tak tunjuk kan, tapi saya tunjuk pun saya terus tanam lah. Tengok keadaan akar lah. Kalau akar dia pendek macam ni, boleh je tanam terus, boleh je. Tapi kalau tak muat ke apa, panjang sangat, boleh potong lah. Macam ni, boleh potong macam ni kan. Panjang sangat, boleh potong lah. Tak je dalam polybag, dalam sikit boleh dapat. Macam ni kan, panjang sangat, kita potong je lah. Kalau macam ni panjang kan, kalau benam pun sikit je boleh dapat kan. Sebab polybag ni dia bukannya besar sangat dan panjang sangat, jadi ngam-ngam je lah dengan polybag ni kan. Ukuran polybag ni, saya pakai polybag size 8x12 dia akar ni tak ada masalah. Akar tunjang ni untuk kuatkan pokok, untuk bagi pokok ni tegak berdiri. Untuk akar tunjang ni, fungsi dia untuk ketahanan pokok. Untuk yang cari makan ni lah akar-akar tepi-tepi ni, akar-akar anak-anak akar atau bani akar bani kan. Kalau pokok dah tua tu dipanggil akar bani yang timbul atas tanah tu. Jadi kalau macam ni kita potong je, tak ada masalah. Maknanya dalam sikit boleh dapat. Ni cara saya jugalah. Ikutlah kawan-kawan nak tanam macam ni, panjang macam ni pun tak ada masalah.
Panjang macam ni pun tak ada masalah, ikut lah. Tapi sebaik-baiknya kita potong lah sikit akar tu. Tak ada masalah, dia tak merosakkan anak pokok. Okay. Lepas tu kita ni je lah. Kita pakai sarung tangan lah sebaik-baiknya. Kotor nanti. Kita rapat macam tu je. Okay. Tekan lah sikit. Okay. Beres. Ni kita buat lagi. Ni pun dah ada dah buat ni. Kalau kawan-kawan boleh nampak ni. Ni dah buat dah sikit-sikit. Ada dah dalam 100 pokok ada dah ni. Okay. Beres tu je lah. Nanti saya sambung balik semula. Okay, baiklah. Ni adalah video yang saya janjikan tadi tu. Yang mana di depan kawan-kawan ni ada anak pokok yang telah saya cantum secara baji, mata tunas dan juga cantuman sisi. Ada video sebelum ni pun saya dah tunjukkan lah berkenaan dengan anak pokok ni. Pada video berkenaan dengan hasil dan pemerhatian selepas sebulan. Kawan-kawan boleh tengok lah selepas ni video tersebut. Okey, ni susulan daripada pertanyaan daripada Cik Muhammad Firdaus jugalah. Dan sebelum ni pun saya dah bincangkan berkenaan dengan yang Cik Firdaus tanya tu, berkenaan dengan antara ketiga-tiga cantuman yang mana lebih baik dan keburukan dia lah. Dan saya telah bincangkan topik ni pada video sebelum ni yang berkenaan dengan moh dengar saya borak jika nak cantum pokok. Okey, di depan saya ni seperti mana kawan-kawan boleh perhatikan, saya ada pokok yang dicantum dengan menggunakan kaedah cantuman mata tunas dan juga sisi. Ni tengah-tengah ni sisi, dicantum pada 6 Mei 2021. Okey, lepas tu kita boleh tengok kaedah cantuman baji. Ni cantuman baji yang ini dicantum pada 9 hari bulan 3 9 Mac. Lepas tu yang dua ni lagi, yang di depan ni dua, ada cantuman baji juga dicantum pada 20 hari bulan 5. Okey, apa yang saya cuba nak kongsikan berbalik kepada persoalan Cik Muhammad Firdaus tu lah. Dia tanya mana yang baik, mana yang buruk apa semua. Dari segi kaedah cantuman, tiada keburukan, semuanya kebaikan belaka lah. Sebab kebaikan utamanya adalah untuk kita mengekalkan variti tanaman kita. Okey, kalau kita berbalik kepada tarikh kita buat cantuman ni, kita tengok yang mana kita cantum pada bulan 5. Cantuman sisi pun kita cantum bulan 5, cuma tarikh hari bulan dia tu 6 Mei lah, 6 hari bulan 5. Cuma yang cantuman baji yang dua ni 20 hari bulan 5, bulan 5 jugalah. Okey, kalau tengok pada tumbesaran anak pokok kita ni, cantuman mata tunas dan juga cantuman sisi lebih membesar dengan lebih cepat lah. Dari segi pembajaan memang saya bagi sama je, sampai satu masa saya bagi baja organik. Yang terbaru saya bagi baja subuh, baja kimia lah, baja subuh saya bagi lebih kurang setengah sudu je. Saya letakkan di sisi polybag. Saya tak letak rapat lah dengan anak pokok, dengan pangkal batang pokok ni. Saya letak jauh, tapi sebabkan saya siram, ada yang terlekat dekat dengan batang lah, tapi tak ada masalah. Okey, kalau tengok kepada saiz tumbesaran tunas ni saya tunjuk contoh je lah. Ada beberapa lagi pokok yang lain, tapi saya tunjuk yang ni je. Kita boleh tengok perbandingan lah di antara kaedah cantuman sisi, cantuman mata tunas dengan juga cantuman baji. Ni bulan 5 juga, 20 bulan 5. Yang ini 6 hari bulan 5, cantuman sisi dengan cantuman mata tunas. Kawan-kawan boleh nilai sendirilah yang mana tumbesaran lebih cepat berbanding dengan kaedah-kaedah inilah. Ini saya untuk cantuman baji saya dah pindahkan ke dalam polybag yang lebih besar sikit lah.
disebabkan saya tukar polybag lebih besar supaya saya nak pokok ni membesar dengan lebih besar lagi lah, dengan lebih baik lagi. Berbanding dengan cantuman CC dengan mata tunas, saya tak tukar lagi polybag. Saya cuma saya letak baja organa dan baja subuh je baru-baru ni. Jadi untuk menggalakkan kawan-kawan nak buat cantuman, kawan-kawan boleh pilih sendirilah. Sebab kita pun sedia maklum untuk macam jual anak pokok di Jabatan Pertanian, biasanya untuk cantuman mata tunas dengan cantuman CC mengambil masa dalam 6 bulan saja. Lepas tu kita dah boleh jual, proceed untuk jual. Cuma untuk cantuman baji mengambil masa dalam 8 bulan lepas cantum baru boleh kita jual. Okey, lepas tu kita tengok saiz panjang tunas yang kita cantum lebih kurang 1 kaki dari tempat cantuman. Untuk yang baji pun daripada tempat cantuman ni lah, yang tengah-tengah ni sampai ke atas. Kalau ikut ni belum sampai 1 kaki lah. Ni cantuman, ini cantuman mata tunas. Dia dah membesar dengan baik lah. Untuk cantuman mata tunas dia membesar dengan baik dan lebih cepat lah berbanding dengan cantuman baji. Jadi saya fikir kat sini antara cantuman yang lebih baik untuk proceed untuk orang kata jualan ke apa, untuk tanam di kebun semua di ladang, sebaik-baiknya kawan-kawan gunalah kaedah cantuman mata tunas atau cantuman CC. Dua kaedah ni dia lebih cepat lah. Macam ni contoh cantuman CC. Ni cantuman CC, saya dah boleh buka dah ni plastik ni. Dia dah kuat, nanti saya kena ikat je lah, ikat pada batang pokok pelanti ni, supaya dia tak patah kan. Untuk cantuman baji dia lambat sikit lah. Cuma kaedah cantuman kita buat tu yang mana yang lebih baik. Macam saya lebih mahir dari segi kaedah cantuman CC lah. Untuk mata tunas saya dalam proses pembelajaran lagi, kita mahirkan lagi kaedah-kaedah cantuman kita. Itu sajalah. Dari segi penjagaan, saya rasa untuk penjagaan selama saya buat saya buat pembiakan ni, cantuman mata tunas dan CC yang paling mudah kita jaga berbanding dengan cantuman baji selepas cantum. Maksud saya lepas cantum. Semasa cantuman, semasa kita dah buat cantuman, dia ada sebelum, semasa dan selepas. Semasa untuk cantuman baji tak ada masalah, senang dan mudah untuk penjagaan. Tapi selepas kita dah buat cantuman, maksudnya selepas kita dah buka plastik sungkupan tu, memang ada sedikit kesukaran lah dari segi penjagaan. Kadang-kadang bila mana kita dah buka plastik sungkupan, bila buka je luruh daun-daun tu. Jadi kadang-kadang kita rasa frust jugalah bila kita buka sungkupan 21 hari. Biasa kita lajak sikit dalam 10 hari lagi, dalam 30 hari, 31 hari baru kita buka sungkupan. Kadang-kadang bila kita buka daun dia luruh. Berbanding dengan cantuman mata tunas dengan CC tak ada masalah. Itu sajalah apa yang saya cuba nak sampaikan. Tapi kalau kawan-kawan masih lagi tak faham semua, boleh tanya di ruangan komen. Nanti kita cuba kongsikan bersama-sama lah. Ni cantuman dari segi cantuman CC dan mata tunas lebih cepat membesar lah berbanding dengan cantuman baji. Okey, itu sajalah sedikit sebanyak perkongsian saya berkenaan dengan pembiakan tanaman durian ni. Okey, semoga kita berjumpa lagi lah di lain masa, di lain hari dalam Minda Tani Biar Tanam Sampai Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao.